yang boleh kita tekan stop je lah. So biarlah je lah kan, sebab dia tengah record kat situ. Okay, siapa yang boleh record, siapa yang tak boleh record. So kalau yang tak boleh record ni kalau guna domain yang lain. Okay, contohnya hari ni owner saya guna account Delima. So siapa-siapa yang guna account Delima boleh start ataupun stop record, termasuklah student kita kalau dia guna account Delima. Okay, kalau yang guna KMKK 365 tak boleh. Okay, sebab dia bukan guna dalam domain yang sama. Okay, dia bukan dalam grup yang sama. Okay, lagi satu kalau guest dan juga anonymous. Okay, kalau guest maksudnya dia guna Gmail personal, private. Okay, pun tak boleh juga. Ada function-function yang kita limitkan lah. Okay, katakanlah tiba-tiba saya yang set up mic ni, saya terkeluar. Sedangkan tadi saya tekan record. Okay, macam ni tadi, saya yang set up mic ni, tapi Puan Yusmawati yang dia start record. Okay, sebab dia domain yang sama. Okay, sampai situ faham Okay, katakanlah owner, orang yang set up mic ni dia keluar. So macam mana? Adakah kita punya record tu akan berhenti? Tak, record tu akan terus berjalan. Sehinggalah semua orang dalam ni terkeluar ataupun leave lah. Okey, macam mana pula kalau tak ada dah orang dalam ni? Okey, tapi kita lupa nak tekan leave. Okey, kita biar je running kan. So after a few hours, okey, saya pun tak pasti berapa lama, tapi dia akan detect lah. Okey, selepas beberapa jam baru dia akan stop recording tersebut. Okey, so jangan risaulah. Siapa-siapa yang guna domain yang sama boleh start and stop the record. Okay, lepas tu kalau katakan owner ataupun siapa yang start ataupun start recording tadi dia terkeluar ke, dia nak keluar ke, it's okay. Benda tu akan terus berjalan sehinggalah ada orang lain yang tekan butang stop, okay, ataupun semua orang dah leave the session. Okay. Okay, lepas tu kita punya recording ni simpan dekat mana? Recording kita dia akan simpan dekat mana kita set up mic kita tersebut. Okay, saya nak share screen. Sekejap saya tutup dulu yang papan dekat laptop saya. Okay, saya akan tunjukkan dekat mana kita punya recording tu. Okay. Okey, ini salah satu contoh lah. Okey, kalau saya dah ada Teams tadi, okey, tadi kan saya dah cakap kalau nak buat mix ni ada banyak cara, instant meet ataupun schedule. Schedule pecah pada dua pula, sama ada dalam Teams tu sendiri ataupun kita pergi kepada kalender. Okey, so kalau saya set Teams meeting ni dalam Teams saya, okey, Teams tu maksudnya lebih kurang macam orang kata macam kumpulan lah. Okey, ini kumpulan kelas. Okey, ini kumpulan kelas. Okey, kumpulan kelas saya set saya punya Teams tu untuk pada 27/4 hari tu, saya set saya punya meeting tu dekat channel. Okey, yang tepi-tepi ni kita panggil sebagai channel. Okey, nanti hujung nanti saya akan beritahu tuan-puan tentang Teams ni apa yang ada kat sini Sekarang ni kita nak tengok dia pergi record kat mana. Okey, so saya set dekat chapter 10. Okey, channel saya namakan sebagai chapter 10. Okey, sebab saya nak bincang tentang topik dalam chapter 10. Okey, discussion 10.3. So semua ada dekat sini. Kalau ada chatting ke, kalau ada record ke, and then attendance, semua akan duduk dekat mana tempat yang kita set up tersebut. Okey, so jangan risaulah. Tak perlu nak cari dekat drive. Okey, dekat drive pun ada. Okey, cuma nak senangnya kita set dekat mana, kat situlah dia akan ada. Okey. Okay, so dekat untuk yang record mic ni, dia ada satu dekat tempat yang mana kita set up the mic. Dekat kalender pun boleh pergi. Lepas tu dekat Teams kita pun boleh pergi. Dekat OneDrive kita pun boleh pergi. Okay, so kita, kejap lagi saya tunjuk dekat mana semua aktiviti kita. So ni saya stop dulu recording. Okay, sekarang saya nak tunjuk dekat kalender lah. Sekejap saya share screen. Okay. Tak keluar lagi paparan ni.
Okay, saya akan share screen. Saya nak tunjuk Tuan Puan. Tadi saya tunjuk dekat Teams kita kan. Okay, dekat Teams kita, kat mana kita set up tu, kat situ lah ada recording dengan attendance semua lah. Okay, kalau dekat kalender pun boleh juga. Okay, kita pergi kalender. Lepas tu katakan, okay, Jun memang tak ada kelas lah. Kami tak ada kelas Jun. Dalam bulan berapa Bulan 4. Okay, ni banyaklah kelas kat sini. Okay, kalau kita pergi kat kalender ni, okay. Kalau dekat handphone kalau kat handphone dia macam limited lah, dia macam sebulan je kot kalender yang ada. Kalau dekat iPad saya memang tak pernah ada kalender tu, dia akan ada current calendar saja. Okay, tapi kalau kat laptop, kita boleh view lah kalender kita, bulan 3 ke, bulan 2 ke. Okay, so katakan saya tekan 1. Okay, double klik dekat situ. Okay, so bila double klik dekat situ, semua akan ada kat sini lah. Okay, satu topik apa kita bincang, masa bila. Lepas tu dekat sini, kita pergi dekat bahagian chat. So chatting ni adalah apa-apa yang berlaku dekat dalam meeting kita, semua duduk kat sini. Okay, kita ada schedule bila, lepas tu ini kita punya recorded meeting, and then ini adalah attendance. So semua dah siap auto, terus ada. Okay, Tuan Puan jangan risau dia pergi kat mana nak pergi cari. Kat luar tak ada, dia semua duduk dalam Teams ni. Sebab tu saya sukalah guna Teams ni sebab dia satu tempat. Okay, cuma perlukan organisation yang sedikit saja. Ada yang tanya? Okay, ada yang tanya kat rumah saya, ada yang tanya. Attendance ni automatic ke? Attendance ni automatic. Okay, cuma bila kita view dekat laptop ada, dekat phone dengan iPad ataupun tab tak ada rasanya. Kat tab saya tak sure. Okay, kalau kat iPad memang tak ada, kalau kat laptop ada. Puan, ada soalan. Kalau recording tu, student boleh tengok auto ke ataupun kita kena approve dulu? Student boleh tengok auto. Kalau dia ada dalam Teams kita tu ataupun dia ada dalam session tu, dia boleh tengok auto lah. Tak perlu approval. Cuma attendance je. Attendance ni owner je ada access. Oh, okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, so tadi kita dah tengok record, macam mana cara nak record, siapa yang boleh record, siapa yang tak boleh record. Okey, lepas tu dia duduk kat mana kita punya recording tu. Okey. Seterusnya saya nak masuk pada chatting pula. So untuk record ni semua orang okey ke? Kalau okey sila pilih butang love. Alright, thank you. Okay, next kita nak masuk benda lain pula, features lain, kita nak explore features lain pula dalam ni iaitu chatting. Okay, Tuan Puan, pada paparan Tuan Puan ada bentuk macam balloon macam apa, ada sarikata tu kan, sarikata. Kod. Macam bentuk kod. Okay, bubble ni, okay. Show conversation. Okay, so kita akan pergi tengok kat sini. Ni banyak macam-macam tau. Macam-macam kita boleh buat. Satu butang je macam-macam boleh buat. Okay, yang pertama sekali saya nak tunjuk dekat Tuan Puan, ada A, lepas tu ada pensel bawah ni. Okay, ini namanya format. Okay, kalau kita tekan format ni maksudnya, masa kita tulis tu kita boleh pilih lah nak bold ke, nak italic ke, nak ada underline ke, nak strike ke kalau kita salah tulis. Lepas ni highlighter, okay, ni highlight bukan pensel warna. Lepas tu kalau kita tekan ellipse ni, signs ni, okay, kita boleh tukar font color, size kita punya font. Okay, and then nak buat paragraph ke. Okay, macam word lah. Okay, lepas tu ada macam-macam. Okay, mark as important, insert table pun boleh. Okay, alright, so saya nak Tuan Puan tulis nama masing-masing. Tulis nama samaran. Guna color. Dia piana. Warna abang. Abang piana. Warna. Hai, mau apa awal gini?
Kenapa bagi tahu, baru bagi tahu? Itulah kan. Kita hari tu kita pernah buat apa bengkel Teams dekat college. Masa tu kita baru nak explore. Ni dah setahun banyaklah benda. Dia pun dah update banyaklah. Okey. So boleh buat table juga kalau kita pilih tanda ni boleh buat table. So tuan puan boleh minta student buat pembandingan kan. Okey, kita boleh pilih table berapa banyak kita nak insert. Okey, 2x3 ke, 2x2 ke. Okey, contoh letak pembandingan. Okey, so student boleh tulislah kat sini. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk tuan puan semua tulis nama samaran masing-masing dengan menggunakan warna. Kita sama-sama proaktif dalam ni. Ya semua hati tiba-tiba umat no. Cik Mas, okey. Sebab apa saya minta tuan puan aktif? Sebab saya nak tunjuk nanti semua aktiviti kita ni jadi macam mana. MNY. Oh, okey. MNY. Komo. Okey, Asma. Okey, bagus Tuan Mong. Okey, explore benda lain. Alright, bagus. RBI. Helmi, RMR. Okey. Tak jumpa nak pilih color. Okey, tak jumpa pilih color. Okey. Saya tunjuk lagi sekali. Okey, kita pergi dekat tanda apa? Format ni. Okey, dekat chatting ni format. Lepas tu, okey, kita tulis nama kita. HR contohnya. Kita highlight kan sebab kita nak bagi semua ni berwarna. Kita highlight. Lepas tu, tekan dekat 3 titik ni. Ni font color. Okey, font color. So, boleh pilih lah warna apa kita nak. Okey, dekat sini pun memang ada macam-macam. Okey, kalau kata kita nak urgent benda tu. Okey, kita boleh pilih mark as important. Okey, mark as important. Okey, kita tulis. Okey, so saya bagi masa 5 minit untuk tuan puan explore dekat bahagian format. 10:35, 10:40. Okey, 10:40 saya akan take over balik lah.
Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, kat mana yang table tu? Tak jumpa lah pula cari. Oh, okey, table sekejap Kita pergi dekat format tu juga. Sekejap. Check dekat show conversation tu, dekat format tu juga. Ada tanda ellipse 3 ni. Tanda 3 ni kita tekan, kita scroll bawah sikit. Ada insert table. Okey, jumpa tak Ustazah? Ustazah ke yang tanya tadi? Ya, Lepas tu ni kita highlight. Okey, jumpa Sekejap. Okey. Terima Okey. kasih. Sama. Mungkin nak tanya kenapa notification chat dekat laptop ni kalau mute dia keluar juga notification. Notification chat. Dia nyanyi dia mute. Yang tu kita minta bahagian technical respon kejap. Saya rasa yang tu mungkin kita mute dekat kita punya meeting ni, tapi kita tak mute dekat Teams tu sendiri punya software punya app. So kemungkinan macam tu lah. Sebabnya lepas tu dia nak ni dekat mana? Dia nak off notification tu? Sebab macam kalau macam kita share screen macam ganggu lah kan keluar notification tu kan. kejap saya cuba share screen. Ada buka dua device ke? Kalau buka dua device dia jadi macam tu. Betul. Sekejap saya share screen sekejap. Tapi ni saya buka dekat iPad. So saya rasa kalau dekat laptop mungkin lebih kurang sama jugalah. Kita tekan dekat yang kod ni, dekat chat ni, dekat atas penjuru ni ada 3 titik ni. So kita tekan dekat 3 titik, kita boleh mute chat lah kat situ. Ada function untuk mute chat dekat 3 titik atas ni. Tapi kalau dekat laptop saya tak pastilah. Ada juga, cumanya nak tunjuk tu tak boleh lah sebab saya tengok guna iPad.
Puan Aisyah, kita ada komen sikit tu dekat ruangan chat. Ada yang tanya kalau kita leave dekat phone and then nak check dekat laptop tak boleh. So macam mana tu Puan Aisyah? Kalau kita leave dekat phone, And then nak check dekat laptop dah tak boleh dah. So adakah itu maksudnya kita dah leave meeting? kalau live dekat phone nak check di laptop tak boleh. Pastikan guna akaun yang sama lah. Sebab kalau guest memang tak boleh, saya rasa guest tak boleh nak chatting kat sini. Kalau akaun ada 5 ataupun KMKK 365 tu, 365 boleh. Pastikan ID masa kita masuk tu. Okay. So harap membantulah cikgu-cikgu yang tanya tadi. Okay, ada juga yang tanya dekat iPad untuk format chat tu tak ada ya untuk warna. Dia ada limited lah kalau guna, sekarang ni kalau guna desktop app dia banyak lagi features compare dengan tab dengan phone. So kalau tak ada tu maksudnya dia ada kalau kita guna desktop app. Kalau phone sebab dia kecil kan, so dia punya features tu sikit lah compare dengan desktop app. Okay, alright. Sekarang kita nak masuk benda lain pula. Masih lagi dalam ruangan chat. Okay, sekejap Okay, masih lagi dekat ruangan chat. Sekarang tadi tuan-puan dah banyak komen kan? Kalau kita pergi dekat, saya share screen sekejap. Okay, dekat ruangan komen tu tadi. Okay, sekarang saya share screen dekat ruang komen. Saya bagi tuan-puan tengok dekat ruang komen. Okay, kalau kita pergi dekat mana-mana komen tu, okay, kita boleh bagi reaksi. Okay, maksudnya dekat sini, apa yang tuan-puan boleh buat adalah mungkin tuan-puan buat satu announcement. Okay, macam tadi saya punya announcement mana Okay, announcement saya ni, okay. Tuan-puan boleh tekan butang thumbs. Okay, tuan-puan boleh kata kat situ, okay, siapa yang dah tengok saya punya message, okay, boleh tekan butang thumbs tu. Okay, so bila student tekan dekat butang thumbs tu, reaksi yang dia bagi tu, kita boleh tengok. Okay, kita boleh detect kat sini, siapa yang bagi reaksi ataupun tidak. So dekat sini kita boleh tengoklah student mana yang masih lagi berada bersama-sama kita ataupun dia tengah mengelamun ke kan. Okay. So kita boleh pastikan student sentiasa alert dengan kita. Okay, kita boleh minta dia bagi reaksi dekat apa yang kita post dekat situ. Okay, kadang-kadang macam kita cakap, bila kita cakap-cakap tiba-tiba macam ni kan. Puan Nur Aini ni kata, sepi memang tengah senyap ke? Okay, so ada orang respon. So maksudnya dekat situ ada orang lagi lah. Okay. So kita pun boleh detect siapa yang respon. Okay, siapa yang bagi like ni? Puan Rosita. Siapa yang bagi love ni? Okay, Puan Aisyah. So semua proses tu kita boleh nampak. Okay, saya bagi masa 1 minit untuk tuan-puan bagi reaksi dekat komen kawan-kawan kita tadi. Kalau guna website. Okey. Tuan Ahmad share ATM. Okay, alright. Tadi kita bagi reaksi dekat kita punya kawan-kawan kita punya komen, nama samaran diorang. Okay, best ke tak best ke. Okay, right. Sekarang ni saya nak tunjuk dekat tuan-puan apa yang boleh kita buat juga dekat ruangan chatting ni.
saya share screen, share content, share screen. Okey, selain daripada format ni kita ada juga, okey, dekat bawah ni kita ada juga apa nama ni, emoji, kita ada GIF, and then kita ada stiker, okey, macam biasalah macam kita punya WhatsApp ataupun Telegram group. And then kita boleh add apps lah dekat sini, contoh macam YouTube. Okey, so nanti boleh buat carian dekat YouTube dekat sini. Okey. Kalau guna desktop app, okey, ini paparan desktop app saya tau. Okey, desktop app. Tapi kalau saya guna Meet menggunakan website, sekejap saya cari mana satu. Okey. Yang tuan-puan nampak sekarang ni adalah kalau saya buat Meet dekat website, bukan guna apps seketul yang kita letak dekat desktop. Okey, ini kita buka website, kita buka Microsoft Teams, and then kita buat Meet. Okey, dia ada paparan sikit lain dekat sini lah, dekat bahagian bawah ni. Okey, dia ada satu function best juga, which is attach file. Okey. Kalau ada attach file ni, okay, boleh browse daripada komputer kita ke apa-apa ke. Okay, and then semua ni nanti akan letak dekat satu tempat. Okay, tadi ada juga yang share file kot. Nanti saya tunjuk dekat mana tempat share file tu berada. Okay, ni tutup sekejap. Okay, done sekarang kita nak pergi pula kepada bahagian apa yang menarik bagi saya lah, selain daripada kita boleh respon statement setiap orang yang tulis dekat message tu, menunjukkan dia alert dengan sesi kita. Okay, yang menarik bagi saya juga adalah bahagian dekat translate. Okay, saya nak pilih satu yang ada tulisan. Tulisan bagi full lah. Okay. Okay, dah dengar ni, saya tak tahu dia boleh translate ke tak. Okay. Kalau kita pergi tekan dekat hujung ni, okay, nampak saya pilih yang Puan Siti Noh punya statement. Okay, dah dengar. So, pergi kat hujung ni, ellipse ni, 3 tanda ni, okay, kita boleh save message, mark as unread, translate and immersive reader. Okay, saya nak pergi dulu kepada translate. I'm not sure dia boleh translate ke tak. Alright, listen up. Okay, dia boleh translate terus ke bahasa Inggeris. Okay. So function ni hanya kalau transcript pun ada juga, bukan live caption pun ada juga dalam Mix ni. Maksudnya bila kita bercakap dia akan keluar apa yang kita cakap tu, tapi provided we are speaking in English US. Okay, dia boleh detect. Kalau kita punya translation tu kita boleh ubahlah, ada setting dia, nanti at the end of the session nanti saya tunjuk dekat mana setting dia. So tuan-puan boleh try tekan dekat mana-mana tulisan ni, try tekan saya. Okay. Dia boleh tak tukar jadi translate kepada bahasa lain. Okay, quiet is quiet. Okay, kita syarat kita tulis full lah. Okay, kejap lagi saya bagi tuan-puan explore. Saya nak tunjuk lagi satu yang best juga adalah immersive reader. Okay, immersive reader. Oh, sorry. Kita tekan lain. Dekat iPad. Okay. Okay, saya nak tunjuk macam mana immersive reader. Mix ni saya suka sebabnya dia memang dia membantu golongan disabilities lah yang kurang berkeupayaan kan. Okay, kita pergi kepada immersive reader. Saya tunjuk dulu, nanti tuan-puan boleh try. Okay, immersive reader. So apa yang berlaku kat immersive reader adalah dia boleh tolong bacakan kita. Kalau kita tekan play, dia boleh tolong baca untuk kita dengar. Saya lupa nak share sound sekejap tadi. Sekejap saya ulang lagi sekali. Sebab saya nak bagi tuan-puan dengar, so saya kena include computer sound lah. Okay, include computer sound, share screen. Okay, ini adalah immersive reader. Okay, yang ini. Okay, kalau kita tekan play, dia akan play. Dia akan tolong baca kat kita. Siti Aisyah binti Tahir at Saturday Yuli. Okay, dengar tak? Kalau dengar, tunjuk thumbs up. Alright, very good.
Okey, saya play lagi sekali, kita dengar sama-sama. Juli 3-2-0-2-1-1-0 50. Silatulisnama. Okey. Siti Oh, Aisyah. sorry. Okey, dia macam pelik sikit bahasa dia kan. Kejap lagi kita tukar Okey, kat sini saya nak tunjuk ni voice setting. Okey, kita boleh lajukan ke, nak slowkan dia ke. Okey, kalau dia laju macam mana. Okey, ni Arnab ni gambar lajulah. Kura-kura, gambar slow. Kita boleh tukar suara lelaki ke suara perempuan. Okey, kita test. Kita play balik. Aisyah binti Tahir, Peat 1 Tai, Juli 3-2-0-2-1-1-0 50. Silatulisnama. Lajulah kan. Okay, Siti Aisyah binti ikut Tahir, kita Peat. punya preference lah kita nak cakap laju ke perlahan ke. Okay, so dia membantulah student kalau mungkin dia slow learner ke, ada masalah pembelajaran, so dia boleh pilih speed yang slow. Okay. Lepas tu yang ini adalah untuk text preference. Okay, kita nak text tu saiz besar, saiz kecil. Okay, mungkin kita rabun. Okay, kita nak besarkan tulisan tu. Tak nampak lah puan ni tulis apa dekat mesej ni. Okay, kita besarkan. Okay. Kita juga boleh increase spacing ataupun kita tutup lah. Okay, and then kita boleh pilih font apa kita nak, and then kita boleh pilih tema. Okay, katakan kita tak boleh tengok terang-terang ni. So kita nak dark mode. So kita pilih paparan gelap. Okay, supaya mata kita selesa lah kan nak tengok. Okay. Lepas tu kalau pilih dekat sini pula grammar option ni, okay, sebab ni bukan bahasa kalau teks yang panjang tu dia boleh detect lah yang mana nouns, yang mana verb, yang mana adjective, okay. Tapi ni tak ada. Okay, saya nak tunjuk dekat mana kalau kita nak tukar bahasa tadi tu, okay. Kita pergi dekat buku ni tadi, paparan buku. Okay, kita pilih translate tu bahasa apa kita nak. Tadi tak tahulah bahasa apa disebut. Okay, saya pilih Melayu lah, Malay. And then pilih document. Okay, so the whole document dia akan baca dalam bahasa Melayu lah. Kita test. Siti Aisyah binti Tahir DM pada hari Sabtu, 3 Julai 2021 jam 10.50 pagi. Sila tulis nama. Okay, so dia dah cakap bahasa Melayu and then translate dokumen pun dalam bahasa Melayu. Okay, cara dia kat situ lah. Kalau kita nak pergi patah balik pada original, yang bahasa tadi tu, okay, kita tekan dekat atas ni, ada original. Okay, kalau kita nak pergi pada yang Malay tadi tu, dekat sini. Okay, so kita tukar dekat yang buku tadi lah. Okay, alright, so saya bagi masa tuan-puan 2 minit untuk try guna immersive reader dekat peranti masing-masing. Okay, 2 minit 10, 26, 27, 10, 5, 7 macam tu lah. Kita akan continue dengan benda lain pula. Aisyah. Ya, saya. Cik Aisyah boleh tunjuk tak apa tu tadi macam mana yang share, boleh share sound tadi macam mana? Oh, share. Okay, sekejap Kita boleh dengar sound tu kan? Okay. Okay, sekejap. Yang tu saya kena buka slide dekat iPad sekejap ya. Share screen. Share screen, okay. Okay, dekat bahagian share screen tu, okay, bila kita nak share screen, okay, kita ni, tick dekat sini, include computer sound. So, apa-apa yang ada dalam screen ke, window ke, Microsoft Whiteboard ke, PowerPoint ke, kalau ada sound, dia akan terus play lah. So, nak senang, kita sentiasa on lah kalau kita share screen. Okay, Cik Syaf? Okay, thank you. You're welcome. Okay, ada 2 minit lagi untuk tuan-puan try explore. Immersive reader dengan translate.
Okey, dah 10.57 so kita akan pergi pula dekat bahagian, okey, nak dekat pukul 11 dah ni. Macam banyak tak sempat nak explore. Okey. Saya rasa penting lah, ada dua benda lagi yang penting. Okay, attendance dengan macam mana kita nak buat meets ni. Kan meets ni penting lah saya nak buat. Okay, attendance. Okay, quick tentang attendance tu, dia akan auto. Okay, seperti mana yang saya tunjuk dekat Tuan Puan tadi, dia akan ada pada paparan Teams kita ataupun dekat kita pergi dekat kalender, kita boleh tengok details tadilah. Okay, ada attendance dekat situ. Okay, attendance tu hanya owner saja yang boleh view dan ada. Okay, orang lain boleh tengok recording saja. Okay, attendance tu tak keluar. Okay, dekat paparan dia tak keluar. Okay, saya nak tunjuk contoh dekat Tuan Puan. Okey, tak boleh lah. Saya lupa pula nak screenshot yang tu. Okey, tak apa. Cuma nak bagi tahu, kita punya attendance tu kalau kita buka dekat handphone dengan laptop, dekat laptop ada attendance. Okey, tapi dekat handphone tak ada attendance. Okey, dia bezalah paparan laptop dengan paparan handphone. Okey. So jangan cuak lah kalau tak ada attendance tersebut. Okey, saya nak tunjuk contoh. Saya share screen, start broadcast. Nak tunjuk attendance Okey. Kalau kita buka attendance tadi, okey, paparan dia macam mana? Okey. Sebab kita guna produk Microsoft, so apa yang akan berlaku, dia akan masukkan dalam Microsoft Excel lah. Okey, dalam Microsoft Excel tu dia akan keluar macam ni, okey. So dia ada dah siap-siap tajuk kita punya meeting tadi. Kita letak tajuk meeting tu chapter 10. So dia keluarlah chapter 10. Pukul berapa start, tarikh bila, and then siapakah student yang join kita pada hari tersebut. Okay, dia akan keluar list dekat sini. Okay, nama penuh. Kalau dia guna akaun Delima, so dia akan keluar seperti mana yang didaftarkan dalam akaun Delima. Okay, dia join pukul berapa, dia keluar pukul berapa. Okay, ada tarikh bersetengah masa. Okay, tak perlu kita nak key in siap-siap. Okay, duration kita boleh tengok kat sini. Student mana yang join lama ke, sekejap ke. Okay, and then email dia mengikut domain lah. Okay, masa saya buat ni, saya menggunakan domain KMKK365. Okay, and then dia punya role dia sebagai presenter ke organizer untuk meet tersebut. Okay, so semua dah ada siap-siap dah kat sini. Okay, tak perlulah nak pening-pening kepala, nak edit ke apa ke. Kalau nak edit pun senang je sebab dia dah guna Excel kan. So dia mesra lah dengan kerja kita. Sebab kita pun dah biasa guna Excel. So that is about attendance. Okay, last kali saya nak pergi kepada macam mana nak create teams untuk meetings ni. Okay. Kita pergi dulu kepada cara untuk schedule. So saya akan share screen. Okey, apa yang tuan-puan nampak dekat sini? Sekejap saya tak nampak dekat iPad saya. Sekejap. Tutup balik share content. Okey, apa yang tuan-puan nampak dekat sini adalah Microsoft Teams yang saya create lah ataupun yang saya join. Okey. So macam mana kalau nak pergi schedule meeting, kita pergi dekat kalender. Okay, ada kalender kat sini. Kalau tuan-puan tak ada kalender kat sini, tuan-puan tekan dekat 3 titik ni. Okay, 3 titik ni carilah ada kalender kat situ. Okay, so kita pergi kat kalender. Okay, katakan hari ni berapa? 3 Julai. Okay, katakan 3 Julai. Sekejap lagi pukul 1 lah nak meeting. Okay, kita tekan pukul 1. Okay, tulislah tajuk apa. Meeting tergempar. Okay. Kalau kita tak ada Teams member lagi, maksudnya kita tak set up kumpulan lagi dalam Microsoft Teams kita, okay, kita boleh search, okay, cari saja student mana kita nak. Okay, contoh siapa?
Saya pun tak tahulah budak ni kuliah macam mana kan. Okey. Okey, yang ni saya guna yang dalam paparan tuan-puan tengok ni adalah paparan saya guna ID KMKK 365. Okey, bukan domain yang samalah, domain yang lain. Okey, kita boleh check kat sini. Kita pergi kat sebelah kanan ni ada gambar kita ni. Kita boleh tengok kita tengah guna akaun apa. Okey, so ini akaun KMKK 365. Okey. So maksudnya student ataupun lecturer yang saya cari dekat yang kat sini, nama Akram ni adalah student ataupun lecturer daripada matrikulasi. Tak semestinya Kedah, mungkin Pahang ke Johor ke Labuan ke, semua yang nama Akram ada kat sini. Okey. Kalau kita tak ada Teams, at least kita kena add seorang je lah user dekat sini. Okey, untuk mewujudkan kita punya Teams tersebut. Okey, ini pilih-pilih tarikh bila, masa dia. Okey. Kalau seharian tekan all day. Lepas tu kalau ada channel, tekanlah channel. Okey, channel ni sekejap lagi saya akan tunjuk apa dia channel. Okey, ini kita punya description. Okey, lepas tu kita save. And then adalah kita punya apa? Sekejap saya pilih seorang. Salah pula. Okey. Okey, tak ada channel. So kita tekan send saja. So dia dah keluar lah dekat kita punya paparan laptop tu. Okey, ataupun phone. Dia akan keluar tajuk dia. So macam mana kita nak join? So kita pergi kat kalender, kita tekan join. Walaupun dia pukul 1, okay, dia boleh masuk sekarang pun. Okay, peserta ni boleh masuk sekarang pun. Kalau kita share link ni, ini cara untuk share link, tekan je kat sini. Kita pergi kat sesiapa, dia boleh masuk bila-bila. Tu dia punya kelemahan sikit lah yang Meet Teams ni. Okay, tapi sebenarnya kita boleh pergi edit dia punya setting. Jangan risau. Okay. Kita pergi dekat dia punya setting, kita pergi dekat meeting option. Okay, siapa yang boleh bypass the lobby, maksudnya siapa yang boleh terus masuk. Kalau kita pilih everyone, so semua orang boleh masuk terus lah. Tapi kalau kita nak orang yang dapat link tu masuk pada masa yang ditetapkan saja, so boleh kata only me. Okay, tapi kelemahan dia kita lah pula nanti kena accept. So cadangan saya yang presenter tu bukan orang yang buat meet lah. Okay, dia kena moderator ke orang yang jaga teknikal. Okay, alright. Tu satu kaedah daripada kita punya schedule. Okay. Satu lagi dekat Teams. Okay, kita pergi dekat Teams. Sebelah kiri ada Teams. Okay, katakan saya tunjuk yang dah ada lah. Okay, 9, 3, Fizik, Sains 2. Okay, team kumpulan ni. Okay. Pergi dekat kumpulan ni. Okey, tepi-tepi ni adalah channel. Okey, kalau katakan saya buat channel ni ikut topik. Okey, katakan saya nak buat perbincangan dekat topik 1, so saya pergi dekat chapter 1 supaya nanti saya senang nak cari. Okey, so pergi dekat situ. Dekat atas ni sebelah kanan ada tulis meet. Okey, ada anak panah ni. Tuan-puan boleh tekan meet now ataupun schedule meeting. Okey, meet now tu mesti instant lah. Terus nak panggil dia orang ni meeting. Okey, so and then join lah. Okey, kalau kita nak schedule, sama je dia punya macam tadi, kita tekan schedule meeting, dia akan keluar benda yang sama macam tadi. Okay, very simple. Okay, and then dia akan keluarlah notification dekat sini. Okay. Sampai situ-situ boleh, tuan-puan. Kalau boleh, sila buat thumbs up. Saya nak ajar sikit selagi ni. Alright, thank you very much. Okay. Macam mana nak create Teams ni Puan Aisyah? Saya cakap Teams je macam nak create. Okay, kita pergi dekat Teams ni, tepi ni. Okay, tuan-puan tekan sebelah kanan yang ada join or create Teams. Okay, kalau tuan-puan dah ada Teams, tuan-puan boleh masukkan kod dekat sini. So, tuan-puan akan terus masuk dalam kumpulan tu lah. Okay, tapi kalau tak ada, kita baru nak buat dengan student kita. Okay, so kita akan create Teams. Okay, tekan create Teams. Kita pilih kelas. Okay, sebab setiap function ni dia lain-lain. Okay, kalau jenis PLC dia ada macam format dia. Okay, kalau kelas dia ada format dia lah. So kita tekan kelas. Okay, kelas cuba-cuba. Okay, contohlah. Okay, next. Okay, kita pergi next. Namakan kelas kita. Okay, lepas tu ada dua benda kat sini. Sini student. Siapa yang nak jadi student, kita search dekat sini. Siapa yang kita nak assign dia jadi teachers, kita search nama dia dekat sini. Okay. So kalau students katakan, ni saya ambil semua IPA saya ni. Oh sorry, ini guna KMKK 365, so tak boleh ambil cikgu sekolah lah. Kawan-kawan matrik, Nik Mahani contoh, kawan saya. Okay, Nik Mahani ni lecturer Pahang. Okay, Nik Mahani binti Muhammad. Saya juga sebagai student, teacher saya Syarif Firdaus.
Okay, again, domain yang sama dengan kita Lepas tu add. Okay, close. Okay. So ni dah adalah kita punya Teams. So kalau kita nak buat channel, maksudnya tuan-puan nak buat by topic. So kalau kita nak assign channel tu by topic, so kita tekan tambah kat sini add channel. Okay, topik 1. Okay, topik 1. Okay, add. So nanti pergi dekat channel tersebut. Tekan meet. Okay, boleh instant ataupun schedule meeting. Macam tu lah. Simple saja. Okay. Untuk tips ni ada macam-macam tau. Sangat banyak. So kita pun kekangan masa kita dah lajak dah ni. Seperti pukul 11 kan. Okay, insyaAllah dalam pertemuan lain kita akan buat sharing yang lain lah. InsyaAllah bergantung pada moderator lah macam mana. Moderator ni kami punya penyaras jawatan kuasa digital. Okay, so saya rasa setakat tu saja kot. Ada apa-apa soalan? Puan Siti Aisyah, terima kasih. Ada soalan yang tanya direct kepada saya melalui Telegram pun ada. Yang tanya macam ni, macam mana kita nak pin pelajar ataupun peserta dalam Teams kita tu? Okey, kita ada function kita namakan sebagai spotlight ataupun pin lah. Okey, sekejap saya nak try. Sekejap, bagi saya masa. Saya pergi dekat sini. Okay, share screen. Share screen. Okay. Okay, tuan-puan akan nampak dekat sini. Okay, kita nak pin student kita pergi dekat participants ni. Okay, kita tekan dekat participants. Okay, katakan saya pilih Encik Hazri lah. Okay, kita pergi dekat 3 titik, kita pin. So Encik Hazri saja yang ada dekat tengah-tengah ni. Okay, dan dia tak akan berganjak selagi kita unpin. Okay, dekat situlah untuk unpin. Okay, ataupun kalau katakanlah macam tadi kan, saya duk cakap pompang. Lepas tu ada student angkat tangan, saya tak perasan. Okay. And then ataupun ada student nak present, dia terlepas dia punya session dia. Okay, saya tak perasan. So selain daripada angkat tangan, okay, ataupun ruangan chatting, kita boleh tuan-puan boleh pergi dekat spotlight. Okay, kalau tekan spotlight, so maksudnya kita akan fokuskan orang dekat kita lah. Okay, itu salah satu cara lain untuk pin. Dia macam pin jugalah spotlight ni. Okay, menjawab soalan ke Puan Yusmawati? Ya. Okey, terima kasih. Baiklah, sebelum tu saya ada letakkan link kehadiran dan juga borang penilaian keberkesanan bengkel di ruangan chat. Jadi mohon semua peserta untuk mengisi borang tersebut. Okey. Macam mana dengan Puan Aisyah? Kita nak bergambar ke dengan peserta? Kita nak letakkan boleh. peserta dalam sebagai together. dokumentasi. Ya. Okey. So kita akan, sebelum kita bersurai, kita ada sesi bergambar. Okay, siapa yang tak proper tu boleh pakai proper sikit lah kan. Okay, sebab kita nak turn on camera. Saya nak tunjuk dekat tuan-puan. Okay, saya tengah share content. Okay. Share screen. Okay, pada bahagian 3 titik ni kita ada view lah, sama ada kita nak tengok gallery. Okay, kat gallery ni maksudnya gallery ataupun together mode ni, siapa-siapa yang tengah on camera dia akan masuk dalam tu. Okay, kalau together mode ni dia macam dalam bilik kuliah lah. Nampak tak tu? So semua orang boleh betulkan posisi. So kerusi ni dia akan ikut bilangan audience yang tengah on camera. So kalau lagi ramai on, dia akan lagi kecil. Okay, right. Okay, kita tunggu lagi seminit 2. Okay, betul-betulkan posisi. Puan Yusmawati akan snap ke nanti? Kalau yang besar tu mungkin dekat sangat kamera kot.
Okay, boleh adjust kita punya position kamera lah. Kalau rasa duduk tak betul tu. MZ besar sangat MZ. MZ makan banyak ke besar? Ya boleh. Okey. Tapi kenapa saya sendiri pun tak masuk lagi? Jom dah. Okey, semua orang dah bersedia ke? Puan Yusmawati dah bersedia? Okey, kita tunggu seminit lagi. Mungkin ada kawan-kawan kita yang baru nak cari pakaian proper sikit kan. Okey, alright semua dah standby. AJK Technical kita standby untuk ambil gambar. Standby AJK Technical. Okey, alright. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali senyum semua. 1, 2, 3. Puan Rohani baru nak masuk, alamak. Okey, Puan Ismati okey kot? Mana moderator kita? Okey, terima kasih semua. Minta maaf salah silap kalau ada kekurangan. InsyaAllah kita berjumpa lagi lah untuk sesi yang akan datang. So saya serahkan balik kepada moderator kita lah. Terima kasih Puan Aisyah dan moderator. Sama. Baiklah. Terima kasih Puan Aisyah. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke penghujung program. Semua peserta diingatkan sekali lagi supaya mengisi link kehadiran di ruangan chat dan juga borang penilaian keberkesanan khusus ya. Alhamdulillah. Jadi selesailah bengkel introduction to Microsoft Teams and creative meetings with student pada hari ini. Terima kasih kepada penceramah Puan Siti Aisyah, JK Technical Tuan Muhammad Firdaus, JK Kerja Bengkel serta semua peserta pada hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada semua ketua jabatan KMKK yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Semoga sesi perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jadi setakat itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Puan Yus, kejap nak request orang tekan button apa? Emoji yang love tu, saya nak screenshot. Okey. Okey, sama-sama tolong tekan emoji love. Okey, lagi sekali tuan-puan sila buat emoji love. Alright, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Oh Su. Cakap apa dia ada susu.
ikut jabatan tu. Okey, terima kasih. Bye-bye. Okey, Ustaz.